Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah di Masjid Al-Mawaddah, apa khabar semua? InsyaAllah kita akan sambung kembali di dalam kuliah Maghrib online kita. Pada minggu lalu saya telah pun berkongsi berkenaan tentang tata cara solat witir dari sudut bacaan, dari sudut rakaat, kaifiat dan sebagainya. Masuk kepada satu perbahasan yang menarik, iaitu berkenaan tentang kunut dalam solat witir. Membaca kunut disyariatkan dibaca ketika mengerjakan salat witir dan boleh dilakukan sepanjang tahun. Dalilnya ialah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah dan juga lain-lain. Daripada Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan doa kepadaku supaya dibaca ketika mengerjakan salat witir, iaitu bacaan doanya ialah Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alis wa sallallahu ala nabi Muhammad. At-Tirmizi berkata ini adalah hadis hasan. Tambahnya lagi, malah ini merupakan bacaan kunut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Maka perbahasan sebelum ini berkenaan tentang ada tak bacaan kunut di dalam solat witir. Maka seluruh hadis ini menceritakan bagaimana solat witir itu diadakan doa kunut. Hadis ini sekalipun tidak dapat dijadikan sebagai sebarang sandaran dalil, tetapi kami tidak menemukan hadis selain daripada hadis ini. Kami tentunya lebih mengutamakan hadis dhaif berbanding pendapat manusia biasa. Oleh itu, dalam masalah ini kami bersetuju dengan pendapat Ibnu Hanbal. Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain berpandangan bahawa tidak perlu membaca qunut ketika berwitir, melainkan pada separuh akhir daripada bulan Ramadan, seperti mana yang kita selalu dengar ataupun selalu lakukan ketika bulan Ramadan. Dalilnya kerana apa? Daripada hadis riwayat Abu Daud bahawa Umar bin Khattab mengumpulkan orang ramai untuk mengerjakan salat jamaah dengan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam salat. Selama 20 hari, Ubay menjadi imam solat kepada mereka namun tidak pernah berkunut, melainkan ketika separuh akhir daripada bulan Ramadan. Maka perbahasan yang terjadi selepas ini adalah tempat, di manakah tempat untuk berkunut. Kunut itu boleh dilakukan sebelum rukuk setelah membaca surah, kan? Dan boleh dilakukan setelah bangkit daripada rukuk. Humaid berkata, sa'altu Anasan 'anil qunut qabla ruku' aw ba'da ruku'. Faqala kunna naf'alu qablu wa ba'du. Aku pernah bertanya pada Anas tentang qunut, adakah ia dibaca sebelum ruku' ataupun sesudahnya? Maka Anas pun menjawab, biasanya kami membacanya sebelum atau sesudah ruku'. Setelah daripada itu kita sambung berkenaan tentang berdoa sesudah salat witir, iaitu seseorang yang selesai mengerjakan salat witir disunatkan membaca zikir Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Pada kali ketiga, suara bacaan mestilah dikuatkan, lalu diteruskan dengan baca Rabbul Malaikati Warruh.
Itu merupakan perbahasan yang dibacakan pada minggu lalu berkenaan tentang bilakah bacaannya. Kemudian ada perbahasan berkenaan tentang tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Kan tidak ada dibahaskan dalam satu malam. Kemudian membahaskan tentang qada solat witir. Pada hari ini kita akan masuk berkenaan tentang berkunut dalam solat 5 waktu. Disyariatkan membaca kunut dengan suara keras ketika mengerjakan solat 5 waktu, dan ini dilakukan ketika terjadi bencana dan malapetaka. Daripada Ibn Abbas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca kunut sebulan berturut-turut ketika mengerjakan solat-solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Beliau membacanya pada rakaat terakhir ketika i'tidal dan sesudah membaca sami Allahu liman hamidah. Di situ beliau mendoakan kebinasaan ke atas Bani Sulaim, Ri'al, Zakwan dan Usyayyah. Sedangkan makmum yang berada di belakang Nabi SAW mengaminkan doanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad menambah, Rasulullah SAW mengutus beberapa orang mubaligh untuk mengajak mereka supaya memeluk agama Islam. Tetapi para mubaligh itu akhirnya dibunuh masyarakat kabilah-kabilah tersebut. Ikrimah berkata peristiwa itu merupakan pemula bagi bacaan kunut. Kan? Maka peristiwa ini terjadi yang mana Nabi SAW baca doa kunut pada setiap solat waktu selama sebulan, dan Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan pada Bani Sulaim, Ri'al, Zakwan dan Usyayyah. Okey, kenapa? Pernah tak para jemaah sekalian dengar peristiwa berkenaan tentang ada di kalangan para sahabat Nabi yang pergi kepada kaum-kaum ini dengan tujuan untuk menyampaikan dakwah, tetapi mereka bukan hanya dihalau, mereka dibunuh sebenarnya. Sedangkan mereka dah dapat tahu bahawa ada tetamu yang datang, maka mereka terima. Bila mereka terima tu sebenarnya mereka dengan niat untuk membunuh. Maka Ri'al, Zakwan dan Usyayyah ni merupakan sekumpulan kabilah yang berasal daripada Bani Salim. Daripada Bani Salim tu ada 3 pecahan keluarga tu. Okay, mereka mendakwa diri mereka telah pun memeluk agama Islam. Itu merupakan puncanya. Akhirnya mereka memohon kepada Rasulullah SAW, iaitu pendakwah yang bakal menjadi pembimbing mereka dalam mempelajari agama Islam. Bukan bermaksud para sahabat ni pergi saja ke mana-mana kemudian sebarkan agama, tak. Mereka mengaku mereka dah masuk Islam. Jadi mereka perlukan ustaz lah istilahnya. Ustaz untuk datang untuk sebarkan dakwah. Maka Nabi SAW hantar kepada mereka untuk mempelajari agama Islam. Melihat kesungguhan mereka, akhirnya beliau mengutuskan 70 orang sahabatnya sebagai pendakwah di kalangan kabilah-kabilah tersebut. Namun apa yang terjadi? Para pendakwah tersebut akhirnya mereka bunuh dengan kejam, dan ini sebab Nabi SAW membaca kunut supaya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ikrimah pula berkata peristiwa ini sebagai pemula bagi bacaan kunut. Maka para sahabat semua mengetahui bahawa bacaan kunut itu terjadi jika terjadi bencana dan malapetaka. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila Nabi SAW hendak berdoa untuk keselamatan atau untuk kebinasaan sesuatu golongan, beliau berkunut sesudah selesai rukuk. Sesudah Nabi SAW membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, terkadang beliau membaca doa. Apa baca doa dia? Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasinin Yusuf. Itu merupakan di antara doa. Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salamata bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustada'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Rabi'ah dan seluruh kaum mukminin yang tertindas. Ya Allah, dahsyatkanlah siksamu ke atas golongan Mudar. Jadikanlah tahun-tahun mereka itu sebagaimana tahun kemarau ataupun kemerosotan seperti yang pernah dialami oleh kaum Nabi Yusuf. Nabi SAW membaca doa kunut dengan suara yang kuat. Ada kalanya beliau pada sesetengah keadaan beliau mengerjakan solat subuh membaca doa seperti berikut. Allahumma la'an fulanan wa fulan hayyaini min ahya'il Arab. Ya Allah, kutuklah si fulan dan si fulan, iaitu nama kabilah Arab, sehinggalah Allah menurunkan ayat berikut. Dan ayat bagaimana? Allah Ta'ala sebutkan, wahai Muhammad, adakah
masalah yang demikian itu bukan menjadi urusanmu. Adakah Allah akan menerima taubat mereka atau hendak mereka menyiksa mereka? Tetapi sebenarnya mereka itu memang orang-orang yang zalim. Maka asal kunut ini dibacakan oleh Nabi SAW ketika mana solat fardu kerana ada sesuatu keperluan, sama ada ditimpakan musibah ataupun minta perlindungan. Masuk perbahasan lagi di situ berkenaan tentang apa yang kita di Singapura khususnya kunut pada waktu subuh. Membaca kunut pada solat subuh tidak disyariatkan melainkan terjadi bencana dan malapetaka. Syekh Said Sadiq melihat pada pengkajian kedua-dua hadis ini mengatakan bahawa ia tidak menjadi satu syariat melainkan terjadi bencana dan juga malapetaka. Jika terjadi bencana dan malapetaka, maka barulah membaca kunut ketika mengerjakan solat subuh, malah demikian pula dalam solat-solat fardu yang lain sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Ahmad An-Nasai yang Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis sahih meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i, katanya, ayahku pernah mengerjakan salat di belakang Rasulullah SAW ketika masih berusia 16 tahun. Bahkan pernah bermakmum pada Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Aku bertanya, adakah Nabi SAW dan para sahabat itu pernah berkunut? Ayahku menjawab, tidak wahai anakku. Ia hanya suatu yang diada-adakan. Daripada Ibn Hibban, Al-Khatib, Ibn Khuzaimah, dan dia menganggapnya sebagai hadis hasan daripada Anas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu fi salat subuh illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Artinya Nabi SAW tidak pernah berkunut ketika mengerjakan salat subuh kecuali ketika hendak mendoakan kebaikan atau kebinasaan ke atas sesuatu kaum. Ibnu Abu Shaybah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan khalifah yang tiga iaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman bahawa mereka tidak pernah berkunut ketika mengerjakan salat subuh. Demikianlah mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Mubarak, Al-Thawri dan Ishaq. Manakala mazhab Syafi'i pula menegaskan berkunut ketika mengerjakan salat subuh sesudah rukuk pada rakaat kedua merupakan perbuatan sunat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis jamaah selain daripada At-Tirmizi dan juga Ibn Sirin, bahawa Anas bin Malik pernah ditanya apakah Nabi SAW pernah berkunut ketika mengerjakan salat subuh. Dia menjawab ya. Kemudian beliau ditanya lagi, adakah kunut itu dibaca sebelum rukuk atau sesudahnya? Dia menjawab kunut tersebut dibaca sesudahnya. Yang bermaksud sesudah rukuk. Okay. Al-Bazzar, Ahmad dan Darqutni, Al-Baihaqi dan Al-Hakim yang menganggapnya sebagai hadis sahih meriwayatkan daripada Anas mengatakan bahawa mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkunut ketika mengerjakan solat subuh sehingga beliau wafat. Maka perbahasan panjang di sini. Ada perbahasan ulama mengatakan bahawa kunut hanya terjadi ketika mana adanya musibah dan juga malapetaka. Tapi ada juga pandangan mengatakan kunut dibaca dalam keadaan terus-menerus seperti mana dalam riwayat Anas tadi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Darqutni, Baihaqi dan juga Al-Hakim. Maka di sini para ulama berhujah menggunakan hadis Ibn Sirin tadi sebagai dalil perlu dikaji semula terlebih dahulu, sebab apa yang ditanyakan di sini besar kemungkinan adalah kunut nazilah, iaitu kunut yang terjadinya bencana ataupun musibah. Tetapi tidak pernah disebut sekali pun berkenaan tentang kunut nazilah, hanya disebut sebagai kunut sahaja waktu itu. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Manakala hadis kedua pula di mana Nabi SAW berkunut sepanjang hayat. Kan, hadis daripada Anas tadi, maka di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Ja'far Ar-Razi. Kan, dia tidak dikategorikan sebagai perawi yang kuat dan hadi. Seumpama itu kan tidak dapat dijadikan sebagai hujah, sebab adalah tidak masuk akal bahawa Rasulullah SAW sepanjang hidupnya baca kunut ketika mengerjakan salat subuh, sementara para khalifah dan sahabat sesudah kewafatan Nabi SAW hampir tidak pernah berkunut. Bermaksud benda ini kontradik. Kalau benar Rasulullah SAW melakukan kunut sepanjang hayat, kan nescayalah para sahabat semua khususnya khalifah akan teruskan. Tapi para khalifah dan juga para sahabat tak teruskan, tapi Rasulullah buat sepanjang hayat.
Jadi itu yang buatkan jadi kontradik. Kan malahan Anas sendiri tidak pernah berkunut pada setiap kali mengerjakan salat subuh seperti mana yang telah dijelaskan dalam hadis sebelum. Hadis daripada Anas mengatakan Rasulullah SAW mengerjakan salat subuh dengan kunut sepanjang hayatnya, tapi Anas sendiri tak buat. Maka itu merupakan jadi satu pertembungan. Maka perbahasan di situ agak panjang, maka diakhirkannya andai kata hadis tersebut dianggap sahih, maka maksud Nabi SAW sentiasa berkunut itu ialah memanjangkan berdiri setelah rukuk kerana berdoa ataupun membaca puji-pujian, dan ini dilakukan hingga menjelang kewafatan, dan ini juga boleh dikategorikan sebagai berkunut. Inilah yang lebih sesuai dengan maksud hadis tersebut. Bermaksud Nabi SAW apabila Nabi berdiri lama tu, Nabi berdoa. Jadi bila diberikan selepas berrukuk, kita bangkit, kemudian kita berkunutkan. Nabi SAW melakukannya dalam keadaan Nabi membaca doa ataupun membaca puji-pujian, kan? Dan dilakukan sampailah kewafatannya. Maka para ulama kata ini juga boleh dikategorikan sebagai berkunut. Bagaimanapun perselisihan para ulama dalam masalah ini menunjukkan kunut itu termasuk perkara mubah. Dalam erti kata lain, ia boleh dilakukan atau ditinggalkan. Perlu diingat bahawa mengikuti keterangan dan perbuatan yang berasal daripada petunjuk Nabi SAW adalah yang terbaik. Seringkali kunut itu menjadi perbahasan yang panjang perdebatan, tapi para ulama sangat-sangat adil, mereka mengkongsikan maklumat seluruhnya. Kan ada kunut apabila terjadinya sesuatu masalah ataupun musibah. Tapi ada tak kunut dibaca dalam sepanjang hayat? Ada hadis tu. Tapi hadis tu menjadi pertikaian. Tapi ulama tidak mengkritik di antara satu dengan lain. Mereka melihat pertikaian tersebut, kemudian mereka bawakan satu persatu. Daripada situ ingin memahamkan kepada umum bahawa perkara ni ada. Kan? Dan dia tidak menjadi satu syariat. Menjadi syariat bermaksud sesiapa yang meninggalkannya berdosa. Tak. Kan, sebab itu kita lihat sebahagian masjid yang tidak melakukan kunut waktu solat subuh. Kan, adakah mereka berdosa? Tidak berdosa. Sebahagian ulama mengatakan ia merupakan mubah. Kan, buat dapat apa ganjaran, tak buat tak dapat ganjaran. Maka selesai dalam hal tersebut. Maka kita lihat setiap daripada kita ini perlu faham akan dalil dan hujah yang diberikan para ulama. Dan ini yang disebutkan sebagai berlapang dada, bermaksud ulama mencari dan menemukan perkara tersebut, dan ulama memberikan satu analisis ataupun komentar terhadap hadis-hadis yang ditemukan. Maka kita sebagai orang awam ni, kita bukan kita untuk mengadili ataupun kita menghukum pula ulama. Kita dengar perkara tersebut dan kita terima, dan kita kata ini merupakan keunikan ilmu itu. Kan? Kedua-duanya ada dalil. Satu mengatakan tak ada berdasarkan dalil yang mereka ada, satu kata mengatakan ada dan berdasarkan kepada dalil yang ada. Maka mana satu ustaz nak ikut? Dia bukan masalah mana satu nak ikut, mana satu yang kita raikan di dalam permasalahan ini. Kan? Adakah menjadi masalah untuk kita membaca kunut ketika waktu subuh? Tak menjadi masalah. Adakah menjadi masalah untuk kita tak baca kunut waktu subuh? Pun tak jadi masalah. Maka kenapa perlu dalam bertembung pandangan dalam hal ini? Kan, saya selalu bawa cerita tentang kunut ni, saya bawakan satu analogi. Bayangkan seseorang imam tu solat, okey, kemudian dia tersalah, dia sepatutnya rukuk dan dia sujud. Makmum di belakang ikut teruskan dengan keadaan solat yang betul, iaitu rukuk, ataupun ikut imam sujud. Sudah tentu jawapannya semua akan ikut imam sujud. Kan, bermaksud mereka tidak ingkar walaupun tahu dia salah. Kan, dan dah sebut subhanallah, imam tak dengar, imam teruskan dengan solat tersebut. Mufarakah ataupun ikut. Sekarang apabila imam membaca kunut, kenapa tak ikut? Ada imam yang tak baca kunut. Jadi adakah perlu untuk kita baca kunut? Tak perlu. Tapi ada imam yang baca kunut. Kenapa kita tak baca? Pasal imam tu salah. Imam salah, kenapa dalam hal ibadah rukuk tu dia tak rukuk, dia terus sujud, ikut, tapi yang ni tak ikut? Ini kita kena faham. Kan, bagaimana pemahaman kita dalam memahami fiqh. Kan, adakah baca merupakan salah? Tak salah. Adakah tak baca merupakan salah? Pun tak salah. Maka oleh yang demikian kita faham maksud yang besar sekali di dalam kunut itu. Apabila Nabi SAW membaca kunut, apa bacaannya? Seperti mana yang dibacakan oleh Al-Hasan ibn Ali dalam hal tersebut. Ya, kita ulang kembali.
berkenaan tentang maksud di dalam ni. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabi Muhammad. Apa maksudnya? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Sejahterakanlah aku seperti mana orang-orang yang telah Engkau sejahterakan. Pimpinlah daku seperti mana orang-orang yang Engkau pimpin. Berikanlah keberkatan dalam segala sesuatu yang telah Engkau anugerahkan. Hindarkanlah diriku daripada segala bahaya yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan bukannya Engkau ditentukan. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang membela-Mu dan tidak akan menjadi mulia orang yang memusuhi-Mu. Wahai Tuhan, kami adalah Maha Pemberi keberkatan dan Maha Mulia. Semoga Allah tetap mencucurkan rahmat ke atas Nabi Muhammad. Nampak tak baik doa tu? Baik berdoa tu ialah kita mohon kepada Allah melindungi kita. Berikanlah kesejahteraan kepada mereka yang telah Engkau berikan. Berikanlah petunjuk seperti mana Engkau telah berikan kepada yang lain. Pimpinlah kami seperti mana Engkau telah memimpin yang lain. Lihat, itu merupakan satu doa harapan, yang mana harapan Allah SWT melindungi kita, membimbing kita. Ia merupakan doa yang sangat-sangat cantik dalam hal ini. Maka oleh yang demikian, para jemaah sekalian, jangan bergaduh ataupun membuatkan isu perkara tersebut. Kita tahu maksudnya dan kita menghormatinya dan kita meraihkannya, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu hadapan. Minggu depan agak topik yang menarik berkenaan tentang Qiyamul Lail. Insya-Allah kita akan cerita tentang Qiyamul Lail pada minggu hadapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah di Masjid Al-Mawaddah. Jumpa lagi minggu depan.